Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a al-intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a ajlah qurbihi wa sawabihi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam husan ila ruhil imam hujjatul islam Abil Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah wa man ammara hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi innallaha yataghashahu birahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaannya dan nikmatnya, nikmat iman, Islam serta kesihatan, kelapangan, kesempatan untuk kita melaksanakan taat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Zulhijjah. Tepatnya kita berada di 12 Zulhijjah. Siang tadi kita 11, sekarang malam 12. Yang dinamakan hari ini adalah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik dalam kitab Fathul Bari dijelaskan ayyamut tasyrik salasatun. Hari tasyrik ni ada 3. Yang mana selama ada hari tasyrik kita masih boleh menyembelih haiwan korban kita. Memang Asy-Syafi'iyah, para madhab Syafi'i, yakni di dalam madhab Syafi'i hari tasyrik tu ada 3. Berbeza dengan madhab Hanafi, Ambali dan Maliki. Tasyrik hanya 2 sahaja. Oleh sebab itu di dalam 3 madhab ini penyembelihan korban hanya sampai kepada 12 Zulhijjah sahaja. Tak boleh sampai 13 Zulhijjah. Istilahnya sampai esok saja, hari Sabtu 12. Kalau Ahad sudah kira tidak sah oleh 3 madhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Adapun Syafi'i 3 hari. Baik. Dinamakan tasyrik ini, kita kadang tak perasan kenapa nama tasyrik. Tasyrik apa tasyrik ni? Tasyrik ini untuk bagi orang yang menunaikan haji adalah hari-hari untuk mabit di Mina. Kan? Mabit di Mina yakni bermalam di Mina sampai pertengahan malam nanti. Ada yang nak ambil nafar awal, ada yang mau ambil nafar sani. Bila nafar awal, dia akan berangsur daripada kota Mekah ini dan ambil tahallul di 12 Zulhijjah. Bila dia ambil nafar sani, 13 Zulhijjah dia ambil. Itu bagi orang haji lah. Bagi kita ayyamut tasyrik, arti tasyrik ini sebetulnya arah. Sedia maklum arah ni kan ada 4 selain atas dan bawah ya. Arah utara, selatan dan barat, timur. Dalam bahasa Arab, barat ini bahasanya al-gharb atau maghrib. Maghrib tu barat. Kalau timur, masyrik. Tasyrik ni diambil daripada timur.
daripada arah timur. Syaroko menimurkan, atau lebih tepatnya mengarahkan kepada arah timur. Kenapa dinamakan tasyrik atau mengarahkan ke arah timur? Orang dulu ni, orang Arab ya. Orang Arab ni bila dia nak buat daging itu supaya tahan lama, selepas berkurban 10 Zulhijjah, maka di hari ke-11 mereka akan menjemur ya. Akan menjemur dagingnya dan diarahkan ke arah timur. Kenapa? Sebab matahari terbit daripada arah timur. Jadi dah mula pagi-pagi tu, daging hasil korban tu supaya tahan lama, supaya boleh lama lagi untuk memakannya, dikeringkan. Dulu kan tak ada peti ais kan? Freezer ni tak ada dulu, jadi perlu dikeringkan. Kalau sekarang kan disejukkan. Orang Arab dulu dikeringkan, sekarang disejukkan. Sama juga kering, keras juga jadinya. Tapi bedanya ini keras sebab dijemur, satu lagi keras sebab dibekukan. Nah, itu cara orang dulu. Oleh sebab itu orang Arab ni beramai-ramai ketika 11 Zulhijjah mereka akan menjemur daging-daging korban mereka supaya tahan lama. Oleh sebab itu dinamakan Ayyamut Tasyrik, yakni hari menjemur daging dulu kan selalunya dinamakan hari ini bila ada peristiwa-peristiwa. Hari Merdeka, kenapa hari Merdeka 31 Ogos contohnya? Kerana di hari itulah diisytiharkan kemerdekaan, disebut hari Merdeka. Sama juga hari Tasyrik, kenapa disebut hari Tasyrik? Kerana hari itu adalah menjemur daging yang dimulakan yang diarahkan, dihadapkan daging tersebut ke arah timur. Oleh sebab dinamakan tasyrik. Alhamdulillah kita masih dalam jamuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita diharamkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik inilah, sedia maklum. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zada fi riwayatin wa zikrillah. Kalau kita tak tahu nak buat apa hari tasyrik ni, Nabi bagi tahu. Nak buat apa hari tasyrik ni? Balik kampung tak balik. Kemudian nak pergi kerja pun tutup ofisnya, cuti kerjanya, nak hantar anak sekolah pun, anak cuti juga, nak pergi mana ni? Nak buat apa hari tasyrik? Nabi bagi tahu. Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik ini hari-hari makan dan minum. Ini kesempatan bagi kita. Kata Nabi, kalau tak tahu nak buat apa, makan saja, minum saja, sampai letih yang makan, sampai penat yang minum hari tasyrik. Makan apa Ustaz? Makan sesuatu yang paling penting nih, halalan thayyiban. Yang halal lah, jangan makan milik orang. Jangan makan daging orang macam mana Ustaz? Daging milik orang maksudnya, bukan daging manusia, kanibal pula kan. Ada orang berkorban ni terus, kononnya nak tolong melapah, kononnya nak tolong mengagih. Lala sekali tujuan dia ekor, nak buat sup ekor. Kalau korban ni paling senang hilang tu ekor lembu itu sudah. Lala sekali mana ekor ni? Ke lembu ni tak berekor sudah. Ini bahaya ni, bukan halalan thayyiban. Bukan halalan thayyiban. InsyaAllah di sini tak hilang ekornya insyaAllah. Ada. Tapi banyak tempat setiap tahun, Saban tahun ya, setiap tahun ekor tu hilang. Wallahu a'lam. Ini peminat kuat ni. Memang pecandu istilahnya, kan? Penagih ekor. Masalahnya kalau beli tak apa, ini mencuri pula. Auzubillah min zalik. Jadi hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Makan haiwan korban yang kita berkorban. Saya tak berkorban, ya korbanlah. Kalau tak berkorban, korban. Ada lagi kambing-kambing nih harga 800, ada lagi. Ada yang bahagian mungkin susah sikit ya. Tapi alhasil penyembelihan masih ada masa. Halalan thayyiban, yang halal dan thayyib, yang baik untuk kesihatan kita. Jangan ada kencing manis, minum apa? Yang manis-manis, sirap apa semua dibantai, lalah kali potong kaki dia. Janganlah, jangan thayyiban. Atau dia darah tinggi, dibantainya kambing,
stroke, naudzubillah min zalik. Yang penting halalan thayyiban. Itu kata Nabi kalau nak isi hari tasyrik. Isi dengan makan, isi dengan minum. Kalau penat makan dan minum, ada lagi yang ketiga ni. Wa zikrillah, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah penat makannya, penat minumnya, maka sekarang masanya kita untuk zikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya, di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat zikir itu ada beberapa makna, ada beberapa artian. Termasuklah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan zikir. Apa zikir di sini? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami ke atas Al-Quran itu lahafizun, pasti akan menjaganya daripada keasliannya. Orang nak berzikir, nak zikir apa? Pertama kali az-zikir yang disebutkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran adalah orang yang ahli zikir, orang yang berzikir. Orang yang istiqamah dalam Al-Quran dia disebut ahli zikir. Membaca Al-Quran adalah berzikir. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, mana yang lebih afdal, berzikir ke baca Al-Quran? Agak-agak soalan ni betul ke tak betul? Mana yang lagi afdal, berzikir ke baca Al-Quran? Mungkin yang dimaksud tu zikirnya la ilaha illallah, atau subhanallah, alhamdulillah ke, atau yang lain. Itu selalunya. Tapi alhasil sesungguhnya afdal, paling afdalnya zikir, ya, bila tidak dikhususkan pada masa-masa tertentu, itu adalah Al-Quran lebih afdal. Al-Quran adalah afdal. Sebab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila tak ada dikhususkan, ada zikir ini memang dikhususkan pada masa-masa tertentu. Contohnya tadi ketika azan, dikumandangkan azan. Apa yang afdal bagi kita? Ibadah apa yang afdal? Dengar dan menjawab azan. Apa zikirnya? Ikut imam, ikut muazzin. Kalau yang azan tadi muazzin Bilal mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir paling afdal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut terus, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna, 2 kali sampai halal salat, sampai itulah paling afdal. Baca Al-Quran ketika azan tak afdal. Maknanya orang ini bila ada orang azan, Bilal azan, dia baca Al-Quran, ini tak ngerti sunnah dia. Ustaz, baca Quran ni afdal Ustaz. Ada masanya. Untuk azan, masanya kita untuk mendengar azan. Paling tepat, ya, ibadah ketika azan dikumandangkan adalah mendengar dan menjawabnya. Itu sudah, tak ada lain sudah. Jangan pula nak angkat-angkat tasbih. Tasbih sepatutnya cukup di bawah, digantung ke atas. La ilaha illallah, la ilaha, tengah azan macam ni biar kita tahu. Kemudian seperti ketika khutbah Jumaat sebentar siang tadi, bila ada orang khutbah, khatib khutbah, dia baca Al-Quran, dia bukan dapat pahala, hilang pahala Jumaatnya nantinya. Sebab kenapa? Bukan masanya. Seperti itu juga bila ada orang yang sudah berkahwin, ada keluarga yang wajib dia nafkahi, yang di rumah mengharap dapat beras, dapat makan, dia pula baca Al-Quran, dia tak kenyang orang yang di rumah ni, kelaparan nantinya. Yang afdal bagi orang ni apa? Baca Quran, tak cari kerja, cari nafkah. Bukan mesti gaji besar, tak, janji yang di rumah tu tak sampai kebuluran, tak sampai kelaparan. Itulah afdalnya. Tapi secara global, secara umum, Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Baik. Itu salah satu yang dimaksudkan dalam dengan kalimat az-zikir di dalam Al-Quran.
Sesungguhnya perkongsian ya, sebetulnya perkongsian di malam hari ini adalah kitab Ayyuhal Walad. Baik, kitab Ayyuhal Walad. Kita akan baca nasihat-nasihat yang diwasiatkan Imam Ghazali kepada anak muridnya khususnya dan juga kepada kita semua insya-Allah yang mendengarnya. Kita pada nasihat yang ke-12. Nanti zikir tu kita sambung sekejap lagi sebab ada kaitannya dengan tajuk dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Di dalam nasihat yang ke-12, Al-Imam Ghazali berkata, setelah mengamalkan ilmu, baru engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahwasanya sebagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, yaitu setelah beramal dengannya, ini maksudnya. Hakikat ilmu itu untuk diamalkan. Hakikat ilmu ini adalah untuk diamalkan. Kalau ada orang ada ilmu, banyak ilmunya, ya, satu almari kitab dia hafal semua. Bukan dia baca saja, dia hafal semua. Tapi tak ada amal. Maknanya itu hanya setakat gambar, surah, dan tak akan berkesan pada orang tadi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita datang ke rumah sahabat, kawan, atau masuk ke restoran, ke rumah makan contohnya, kita kan akan tempah makanan, order makanan. Keluarlah nasi mandi. Bukan gambar nasi mandi. Betul-betul nasi mandi yang di atas dulang tu. Ada kambingnya, ada buahnya, sekali dengan minuman jusnya. Kita makan. Itu boleh kenyang gitu. Sebab bukan setakat gambar saja. Ilmu yang sudah diamalkan seperti ini nantinya. Jadi orang ni bukan setakat surahnya, oh ini alim, ini banyak ilmunya ini. Itu gambar saja. Kalau setakat gambar saja itu kita tak kenyang. Masuk restoran, diberi menu tu, buku tu. Saya nak tempah ini, baik. Diberi gambar pula. Ini gambar nasi mandi. Kenyang gitu. Gambar ya. Jadi kalau ada orang ilmu, setakat ilmu saja itu gambar saja. Disebut itu apa itu? Itu nasi mandi. Apa gambar? Sebetulnya gambar nasi mandi. Siapa itu? Itu orang alim. Tapi kalau orang alim ini memang mengamalkan ilmunya, maknanya itu bukan gambar, memang hakikat. Jadi ilmu hakikatnya adalah untuk diamalkan, baru boleh dirasai. Tapi kalau tak diamalkan, setakat menjadi nama sahaja, ya sudah jadi brand ambassador, bukan brand ambassador. Yakni orang ni akan menjadi macam tu saja sudah. Gambar tak buat orang kenyang. Dirinya sendiri pun tak akan kenyang. Jadi bila engkau telah sampai kepada hakikatnya, bila engkau dah sampai kepada hakikat halnya, yaitu setelah beramal dengan ilmu, maka barulah engkau faham, ya? Barulah engkau faham. Baik. Contohnya yang zikir ini sudah. Ilmu apa yang boleh kita amalkan? Alhamdulillah kita tahu fadilah solat berjamaah. Alhamdulillah kita buat. Kita tahu fadilah bertakbir. Alhamdulillah kita buat. Bertakbir ini termasuk amalan di hari tasyrik juga. Kalau ada orang bertakbir selepas solat di selain hari tasyrik, nantinya dia tak dapat kesunahan. Oleh sebab itu ini peluang ya, sunnah takbir ini hanya ada di hari tasyrik saja. Hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Oleh sebab itu jangan tinggal. Takbir ini sebut takbir muqayyad, takbir yang diikat dengan solat-solat, baik solat wajib atau solat sunnah. Kita selepas solat wajib takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallah. Paling kurang tu ada takbir. Ini zikir khusus ni. Khusus apa? Zikir khusus di Idul Adha dan hari tasyrik. Kalau kita bulan Maulid atau bulan hari Isnin akan datang, Selasa dan berikutnya itu dah habis kesunahan ini. Kalau kita takbir tak sama pahalanya dengan kita takbir takbir di hari tasyrik. Oleh sebab itu orang-orang tua dulu bila ada budak-budak bertakbir di selain hari raya,
Mereka akan berkata pada anak tu, jangan bertakbir, nanti orang ahli kubur datang jumpa engkau. Menangis dia katakan. Sebab kenapa? Itu bukan bangkit betul-betul bangkit macam tu. Sebab kenapa? Sebab mereka meratapi, ahli kubur ini meratapi, kenapalah saya hari tasyrik tak bertakbir dulu. Jadi pahala yang lepas, peluang yang lepas kepadanya disesali. Jadinya ketika mendengar takbir ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka pun meratap jadinya. Sedih lah kononnya. Alhasil memang sebetulnya hakikatnya tak disunahkan. Yang disunahkan adalah di hari tasyrik. Oleh sebab itu kita selepas solat fardu, isya, subuh, maghrib, zuhur, asar bertakbir. Bukan setakat solat fardu sebetulnya, tapi juga solat sunnah. Sampailah nanti hari Ahad sampai asar. Selepas asar jangan takbir sudah. Selepas asar tak perlu takbir, tidak disunnahkan. Dan itu ilmu yang kita ketahui. Kalau kita amalkan, maknanya kita bukan setakat gambar tadi, ada hakikatnya gitu. Itu ilmu yang senang-senang. Baik. Tadi pembukaan tadi kita sebutkan satu program, ya, satu program yang Nabi Muhammad SAW suruh atau bagi tahu kepada kita. Ini di hari tasyrik kan suruh makan, suruh minum, kalau penat zikir. Zikir itu apa? Zikir termasuk yang pertama saya sambung ni. Ini termasuk mengamalkan ilmu ini. Kita insya-Allah niat baca Al-Quran. Baca Al-Quran di hari tasyrik itu tak sama dengan baca Al-Quran di selain hari tasyrik, selain Ramadan pastinya ya. Sebab Ramadan kan khusus, memang bulan turunnya Al-Quran. Tapi kalau nak bandingkan dengan hari-hari lain, hari-hari biasa, baca Quran di hari tasyrik itu pahalanya tak sama. Kita dah penat makan, penat minum, penat tidur pun penat juga ya. Ada orang kerja, orang pergi office kerja ni penat, letih. Orang tidur pun sama. Kawan kalau dah lama tidur, bangun-bangun letih lah. Letih apa? Letih tidur ya. Baik, zikir yang pertama bila kita dah penat semuanya, baca Al-Quran. Sebab yang dimaksud zikir juga adalah Al-Quran. Juga Allah SWT berfirman mengenai zikir ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah, itu kalimatnya. Maka bersegeralah kalian ila zikrillah, kepada mengingati Allah. Maksudnya apa? Solat. Solat adalah zikir. Walaupun tak semua zikir itu adalah solat. Orang yang solat maknanya dia berzikir, mengingati Allah SWT. Letih, penat kita baca Al-Quran, buat solat. Solat apa? Solat apa sahaja sudah. Solat taubat, solat hajat, solat witir, qabliyah, ba'diyah, duha. Solat apa lagi? Sunnah mutlak. Kalau boleh sunnah mutlak. Sunnah mutlak ini ya niatnya sahaja saya solat, macam itu saja sudah. Allahu Akbar, dalam hati kita sahaja saya solat 2 rakaat. Boleh 4 rakaat sunnah mutlak ni. Boleh 100 rakaat. Bahkan sampai sekarang ni masih ada orang bila solat sunnah mutlak di malam hari itu sampai 300 rakaat. Ada orangnya sekarang. 300 rakaat solat, Allahu Akbar, tak salam-salam sampai 300 baru dia salam. Masya Allah, dia punya cakap memang ucapan dia masin, mulut masin, terus berlaku apa yang diucapkan. Sebab kenapa? Dia suka zikir. Zikir apa? Solat. Dia solat, itu solat itu zikir lah. Fas'au ila zikrillah. Ketika kami belajar di Yaman hari itu, ada kawan belajar ni, dia kena buah pinggang ya. Kencing tu tak lawas, nak kencing tu susah. Minta maaf, nak buang air tu. Nak buang air tu susah. Dia ni dari Jakarta. Akhirnya ulama ni yang solat 300 rakaat ni orang Jakarta. Akhirnya sebelum dia balik ke Jakarta nak buat operation, nak buang supaya tak menjadi masalah pada dirinya, dia tanya dulu gurunya. Dia telefon gurunya di Jakarta. Guru, saya ni ada sakit ni, berapa susah nak buang air. Ini tambah susah sudah. Saya takut bahaya nantinya sebab dia operation di Yaman, dia punya fasiliti hospital apa semua itu kurang memadai.
masih banyak tertinggal. Akhirnya dia pun nak balik, tapi sebelum balik dia minta kebenaran daripada gurunya. Dia telefon ini, masa dia telefon tu dia pukul 8 macam tu. Pukul 8 Yaman. Pukul 8 ya, Yaman. Di sini sudah pukul 1 atau pukul 12, 5 jam lebih kurang Saudi sebetulnya Yaman. Jadi 5 jam beza dia. Pukul 1. Dan bertepatan guru dia ni baru nak solat. Baru telefon ya. Di telefon kan pukul 8 kita sudah isyaan, selepas isya istilahnya. Pergi ke tempat telefon tu, dia telefon. Ditanya gurunya, "Siapa ni?" Zen Alatos dia kata. Terus dimaki dia. "Apa engkau orang nak ibadah kacau-kacau? Nanti telefon lagi 5 jam lagi." Tutup. Maknanya apa? Dia baru bangun ni. Dia baru bangun. Akhirnya ditunggulah sampai 12 waktu sana. Waktu sana, di sini dah pagi sebetulnya. Jadi 5 jam berikutnya baru telefon gurunya. Selepas telefon gurunya baru, "Ada apa ya Zen?" "Saya nak balik guru ni." "Kenapa balik?" "Teruskan belajar. Kalau belum habis jangan balik." "Tak, sebab saya sakit." "Sakit apa?" "Ni batu ginjal sebutnya. Batu ni, batu ginjal." "Kenapa susah nak keluar?" "Dah engkau pergi tandas, keluar je lagi." Cakap macam tu saja. Tak perlu balik. Lepas ni tutup telefon ni, kau pergi tandas. Nanti keluar batu tu. Subhanallah. Akhirnya betul. Dia ketika tutup saja telefon, tak lama dia cakap macam tu saja. Jadi berapa saat saja. Pergi tandas, tak perlu balik, kan? Tak perlu balik, pergi tandas, sudah selesai sudah. Akhirnya telefon. Betul, teringin nak buang air. Pergi tandas, yang susah nak kencing, dia kencing bukan kencing air macam tu. Kencing dengan kerikil batu kecil-kecil tu keluar sekali. Sebab kenapa? Sebab dia bersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ucapannya itu dikabulkan oleh Allah. Buat saja, bukan dia maknanya dia ada kuasa, ada kekuatan ke, ada kemampuan nak suruh keluar batu tu, tak. Allah SWT suka, sebab dia ni ta'alluqnya, hubungannya dengan Allah selalu 300 rakaat ni setiap malamnya sampai sekarang. Wallahu alam sekarang mungkin tambah ya. Hidup lagi orangnya, masih hidup. Jadi sekali cakap terus terkejut saya punya kawan tu, tak tidur sampai belajar pagi tu. Kata kawan-kawan, "Kenapa tak balik?" Dah beres dah. Tak ada masalah sudah, keluar semuanya. Tanpa operasi, tanpa ada operation, dan juga tanpa pergi hospital. Sebab kenapa? Ini adalah ucapan orang-orang yang hatinya hanya bersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ahlu solat, maknanya dia adalah ahlu zikir. Seperti Allah firmankan, "Fas'au ila zikrillah." Maka bersegeralah kalian untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah. Pertolongan kalau nak datang dengan dua. Wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah bisabri. Pertama sabar, yang kedua wassalah, dengan solat. Perbanyak solat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bila ada masalah besar, Nabi akan solat. Ambil wuduk, solat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Baik. Itu yang kedua, zikir yang kedua. Dimaksud juga yang zikir yang kedua, yang ketiga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian semua az-zikr. Bertanyalah kalian semua ahlaz zikri, orang-orang yang ahli zikir. Maksud ahli zikir sini zikir ilmu. Orang yang ada ilmu. In kuntum la ta'lamun, bila kalian dalam keadaan tidak mengetahui. Jadi dimaksud zikir adalah ilmu. Orang mencari ilmu itu tak perlu zikir sudah, sebab dia tertulis berzikir. Kan kadang orang ada mempermasalahkan. Kenapa awak ni suka sangat belajar ini, belajar itu, ilmu agama ni, belajar ni, bila nak zikirnya? Dia tak tahu bahawasanya cari ilmu itu juga termasuk zikir.
Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk satu masjid, masuk Masjid Nabawi, kemudian ternampaklah dua kumpulan, kumpulan satu dan kumpulan dua. Nabi bersabda, dua-dua kumpulan ini dalam kebaikan, tapi satunya mereka berdoa, bertadarruk, istighfar kepada Allah, yang satu lagi mengajarkan satu kepada yang seorang ni mengajarkan kepada yang lain. Sahabat nak tahu Nabi nak duduk belah mana ni ketika masuk masjid. Tak tahunya Nabi duduk belah yang mengajar ilmu tadi. Maknanya apa? Berzikir ini masih kalah kehebatannya dengan orang mencari ilmu, khususnya ilmu tentang cara-cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu pelik-pelik, kan? Bukan ilmu nujum ya. Ilmu nujum pak belalang tu bukan ini. Tapi ilmu cara untuk kita betul dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ilmu-ilmu yang remeh dia anggap ni, dia tak belajar. Bahkan mungkin terlupa, mungkin kita husnuzon saja sudah baik sangka. Ilmu apa contohnya? Ilmu tayamum. Alhamdulillah kita semua sehat insya-Allah, dalam kesihatan selalu. Ada sebagian orang ni dia mengalami kemalangan atau kecederaan dalam anggota wuduknya, patah tangannya, akhirnya dibalut tangan sebab patah. Ketika dibalut, yang dia sudah biasa solat, biasa wuduk, dia wuduk, dia solat, tapi dia tak tahu macam mana nak wuduk bila tangan kita sudah dibalut. Ilmu kan remeh kan sebetulnya kan, ilmu tayamum saja, tapi kalau tak belajar, ya sudah akan tak sah nanti solatnya. Ada orang bila wuduk seperti ini, dibalut tangannya, dia wuduk macam biasa. Bila sampai pada tangan yang dibalut, dia sapu saja tangan tu. Selepas disapu dia punya tangan yang dibalut, diteruskan wuduknya, menyapu kepalanya. Kemudian yang wajib adalah membasuh kedua kakinya. Dan ini tak betul, ini kurang tepat. Ya memang tak betul, sudah tak sah. Yang betul adalah bila memang balutan tadi berada pada anggota wudu, contoh di tangan tadi, kita tayamum, betul basuh muka, muka tak luka ya. Kemudian basuh tangan yang sehat belah kanan, tangan kiri yang dibalut disapu. Selepas disapu baru kita bertayamum. Wajib bertayamum selepas menyapu tangan yang dibalut. Bukan bertayamum selepas wudu, tapi bertayamum selepas menyapu tangan yang dibalut. Ada sebagian jamaah di Shah Alam sana, kasihan tengok kawannya, biasa solat jamaah memang di masjid ini, di satu masjid di Shah Alam. Lala sekali kawan tu jatuh dibalut. Dia bagi tahu saya, Ustaz, itu kalau wuduk tak tayamum Ustaz, kasihan. Sayang. Ya saya bagi tahu, nanti ceramah siapa maghrib, bagi tahu ustaz yang maghrib, suruh ingatkan dia. Masa itu saya kuliah subuh. Jadi ini adalah ilmu yang perlu dicari. Orang yang mencari ilmu seperti ini, ilmu yang boleh memberikan dia pengetahuan tentang cara ibadahnya, cara menunaikan kewajibannya, adalah ilmu yang sangat penting dan wajib kita cari. Orang mencari ilmu adalah ahli zikir. Oleh sebab itu di hari tasyrik ini, baca Al-Quran di hari tasyrik itu tak sama dengan di hari biasa. Orang yang banyak solat di hari tasyrik itu tak sama dengan solat di hari biasa. Orang yang suka cari ilmu di hari tasyrik juga tak sama dengan cari ilmu di selainnya. Bahkan ilmunya khusus di hari tasyrik ni selalunya ilmu korban, selalunya bukan ilmu korban, ilmu berkorban, ilmu berkorban. Itu yang dimaksud zikir. Dan juga ada juga zikir-zikir yang lain dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengisi waktu-waktu kita di hari tasyrik. Isilah hari tasyrik dengan makan, minum dan juga zikir kepada Allah. Zikir baca Al-Quran, zikir solat, zikir cari ilmu, dan zikir la ilaha illallah atau yang lain ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Yang paling penting zikir yang khusus hari tasyrik adalah takbir selepas setiap solat. Takbir setiap selepas solat, baik solat fardu atau solat sunnah. Jangan dilepas seperti itu saja peluang ni, sayang, tak akan dapat lagi kita ni. Peluangnya hanya berada di hari tasyrik saja takbir ini. Baik, kita akan sambung kitab Ayyuhal Walad.
Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahui, kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah, iaitu masalah yang tidak difaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seorang akan hakikatnya. Jadi soalan, termasuk soalan anak murid Imam Ghazali ini, soalannya macam mana kita ini boleh soalan seperti ini, apa rasa solat ni? Jadi dia tanya rasa. Kalau tanya rasa ni tak boleh jawab dengan ucapan, dengan ungkapan, tak boleh gitu. Kalau kita ditanya, Ustaz, pernah minum madu Yaman? Pernah. Tuan pernah tak? Saya tak pernah. Macam mana rasanya Ustaz? Macam mana saya nak terangkan rasa madu Yaman? Manis. Mungkin dia fikir manis gula. Agak masam. Dia akan fikir masamnya buah. Oleh itu rasa tak boleh diterangkan. Ditulis, diungkapkan dengan tulisan atau dengan ucapan itu tak dapat sudah. Sama dengan orang yang mabuk apa? Bukan mabuk arak ni. Yakni sudah tenggelam di Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana boleh nak ibadah seperti dia itu? Ya tak boleh kita, sebab kita nak terangkan macam tu tak boleh. Oleh sebab itu seorang ulama yang dia menulis 3 minit lagi. Yang menulis yang menyusun Ratib Al-Attas, zikir-zikir yang disebut Ratib Al-Attas ini pernah ditanya, ya Syekh, macam mana awak ni boleh ibadah satu malam? Dia ibadahnya satu malam. Rasa apa ibadah satu malam ni? Kalau kita penat, jangankan satu malam, 2 rakaat dah penat dah malam ni. Ya. Maka dia tak perlu cakap banyak, sebab ini rasa kan. Rasa itu tak boleh terangkan sudah. Kalau orang nak tahu rasa nasi mandi sedap tak sedap, bawa ke restoran tu, bagi makan dia, baru dia tahu. Oleh sebab tu dibawa orang yang bertanya ni oleh Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ni, dibawa ke mana? Dibawa ke rumah rumah di kampung tu tengah buat kenduri malam. Baik. Diajak, kau nampak depan tu? Oh ya. Asyik tak mereka? Seronok tak mereka ni? Gelap. Buat kenduri, gelap, apa asyik semua. Ni sampai bila ni habis ni kenduri ni? Sampai subuh, dekat-dekat subuh. Macam mana dia orang larat ni? Wallahualam, kerana dia seronok. Itulah dia. Kalau kita dah seronok kepada Allah SWT, maka kita akan lupa masa. Tak akan mengira masa. Oleh sebab dikatakan ahlu zikri fi zikrihi alaz min ahlil maksiyah fi maksiyatihim. Ahli zikir ini dalam zikirnya, ahli taat dalam ketaatnya, itu lebih nikmat daripada orang yang lalai kepada Allah ketika mereka lalai. Anak muda ni ketika dapat kawan baru tak betul ni. Malam nanti pergi naik club contohnya, dia dah mulai maghrib dulu dah excited dia, semangat dah, tak boleh tidur sudah. Pergi ke club malam tadi, lebih dia tak tidur sudah, menari, menjoget apa semua. Sebab kenapa dia? Boleh merasai kenikmatan tu. Boleh merasai kenikmatan. Ketika orang sudah ada rasa nikmat ibadah kepada Allah, maka dia akan lupa dah subuh ke atau belum. Nak rasa nikmat ini, salah satu kuncinya adalah dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menganggap kecil dunia. Ketika ditanya, macam mana aku tak rasa-rasa ni ibadah saya ni? Sebab di dalam hatimu masih ada anak perempuan iblis. Ada anak dari iblis. Ditanya, apa anak dari iblis? Tak ada, dalam saya tak ada anak dari iblis. Ada apa? Cinta dunia. Bila dah cinta dunia, kita seronok, kita ingin nak kejar dia. Bila dah cinta kereta mewah ni, seronok, iya saya pernah tengok, saya teringin juga nak beli juga. Itu anak iblis ni. Seorang anak akan diziarahi oleh ayahnya. Sebab putri iblis dah ada dalam hatinya, maka si iblis akan datang juga. Ketika dah datang, dia akan termahjub, terhalang dalam menikmati ibadah kepada Allah SWT. Penghalang yang paling kuat dikatakan yang ada pada diri kita untuk merasai segala ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita adalah cinta dunia, menganggap besar sangat dunia. Maksudnya dunia di sini adalah dunia yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini saja yang saya 4 minit lagi. Ingat 40. Baik. Alhamdulillah ada 3 minit lagi. Saya takut juga ni. Baik. Oleh sebab itu
Caranya apanya? Caranya adalah berusaha. Kalau tak usaha susah sudah. Berusaha untuk paksa diri kita, bukan benci dunia. Dunia ni kena cari juga. Ada dunia yang memang kita kena cari nafkah. Itu bukan dunia hina, itu dunia mulia. Ada dunia yang kita cari, kita kemudian disedekahkan, dibinakan satu madrasah, satu masjid. Ini bukan dunia hina, ini dunia mulia. Yang bahaya tu dunia hina ni. Yang dia bila tengok kawannya, tengok, wah, beg baru ni, brand mahal, bangga sudah ada kawan. Oh, kawan saya semalam saya jalan dengan dia, beg pula beg dia baru, saya tanya harga 150,000, bangga dia, kan menganggap besar dunia ni. Sehinggalah insya-Allah kalau ada rezeki saya akan tempah satu dengannya. Itu sepatutnya 200,500 atau 200,000, dia dapat offer, dia dapat sale 150,000 ringgit ya, bukan rupiah ya. 150,000, bangga dengan dunia. Jumpa dengan kawannya, Masya Allah, kereta baru kawannya, seronok dia. Cerita dengan kawan yang lain, insya-Allah nanti saya akan berusaha untuk beli kereta sama dengan dia. Akhirnya tujuannya dunia-dunia sudah. Nak kejar dunia, nak tunjuk-tunjuk saja sudah. Ini yang menjadi penghalang kita untuk merasai ibadah kita. Oleh sebab itu para ulama dia ini untuk mengelakkan cinta dunia ni atau memesongkan keinginan dia kepada dunia, dia orang banyak cerita tentang sejarah-sejarah salafun salihin, ulama-ulama terdahulu. Macam mana mereka menolak dunia. Oh, kalau ulama ini, oh tak heran, dunia banyak dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani, ramai ulama yang kaya-kaya, tapi tak heran dengan dunia. Akhirnya kita sendiri, apa yang dia buat? Apa? Ibadahnya, semangat kepada ibadahnya. Jadi kalau masih di hati ini ada keinginan dunia, itu pasti ada lah. Pasti ada. Tapi jangan terlepas, ya, jangan terlepas sampai tak ada keinginan akhirat. Paling kurang kita kalau ada kawan, kawan saya ni, ya Allah, dia boleh istiqamah di masjid, 5 waktu dia di masjid, akhirnya kita suka. Ini insya-Allah kita akan dapat merasai ibadah kita sudah. Maknanya apa? Kecondongan kita kepada akhirat. Hati kita lebih condong kepada akhirat. Dan termasuk lagi yang dapat memberi rasa kepada ibadah adalah pandangan mata kita, khususnya lelaki dan perempuan pun sama sebetulnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan adalah satu racun yang dilepaskan oleh iblis. Siapa yang boleh menahan pandangan kepada haram, maka Allah akan campakkan rasa nikmat iman dalam hatinya. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan katsira saya ucapkan. Atas kekurangan kesilapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.